yang sedang menduduki tingkatan 4 supaya kita boleh belajar bersama-sama. Okey, dengan harapan kita dapat manfaatkan video yang kita buat hari ini. Okey, boleh? Dan kalau kamu ada sebarang pertanyaan, kalau ada sebarang komen, dialu-alukan untuk tinggalkan di ruangan komen di bawah. InsyaAllah saya akan cuba jawab. Okey. So, jom kita belajar bab 7 usaha ke arah kemerdekaan, iaitu sistem ahli. Okay guys. Dalam subtopik sistem ahli ni, kita perlu tahu konsep dah. Okay, kita perlu tahu konsep dah, apa dia punya maksud, apa dia punya definisi. Okay. Selain itu kita perlu tahu ciri-ciri sistem ahli. Okay, yang kedua kita perlu tahu ciri-ciri sistem ahli. Dan ketiga kita perlu tahu tentang kepentingan dah. Okay, kepentingan sistem ahli itu kepada negara kita. So, yang pertama tadi saya cakap, mula-mula sekali kita perlu tahu tentang definisi ataupun dia punya konsep lah. Okay? Mula-mula kita mesti tahu konsep dulu. Okay? Bila kita tahu konsep, baru kita mudah faham bagaimana sistem ahli ni berfungsi dalam usaha untuk mendapat kemerdekaan. Okay? Boleh faham? So, basically, sistem ahli ni maksud dia ni suatu sistem, suatu sistem yang melatih, yang akan melatih penduduk tempatan untuk menerajui pentadbiran. Itu definisi dah. Sistem ahli basically maksud dah sistem yang akan melatih penduduk tempatan untuk menerajui pentadbiran mereka sendiri. Maksud dia di sini, sebelum kita mau mendapatkan kemerdekaan, sebelum kita mau berkerajaan sendiri, sebelum kita dapat mampu untuk menjadi negara sendiri, British bagi syarat kepada kita bahawa kita perlu ada pengetahuan, ada pengetahuan untuk bagaimana kita mentadbir kita punya negara kita sendiri. Jadi inilah sistem ahli ni, dia dibuat untuk mengajar penduduk tempatan, supaya memberi pendedahan tentang selok-belok bagaimana memerintah, bagaimana mentadbir, supaya bila sudah merdeka easy untuk kita, sebab kita sudah tahu selok-belok pentadbiran, bagaimana kita memerintah. So basically sistem ahli ni dia merupakan cadangan Datuk Onn Jaafar, cadangan Datuk Onn Jaafar kepada pihak British, kerana apa? Kerana dia beliau mau menambah lagi peluang pentadbiran kepada penduduk tempatan. Bagi apa? Bagi menerajui ataupun bagi memberi pendedahan lagi kepada penduduk tempatan tentang selok-belok pentadbiran sebelum kita ni berkerajaan sendiri. Itu maksudnya. That's why subtopik ni di dalam usaha ke arah kemerdekaan. Sebelum kita mendapat kemerdekaan, ada banyak yang kita lalui. Ada banyak proses ataupun syarat yang kita perlu lakukan. Antara ada kita dengan ni, adanya sistem ahli dulu. Sistem ahli maksudnya tadi sistem yang melatih penduduk tempatan untuk mentadbir pentadbiran kita sendiri sebelum kita merdeka. Itu definisi dah ataupun konsep dah. Boleh faham? Sistem ahli ni dia juga selaras dengan hasrat British, hasrat British untuk menjalankan dasar dekolonisasi. Dasar dekolonisasi maksudnya dasar yang British mau lakukan kerana dia mau bagi kebebasan kepada negara-negara yang dia jajah. Macam contoh Tanah Melayu sendiri. Negara-negara yang dijajah dibagi kebebasan. Dibagi kebebasan untuk berkerajaan sendiri. Seperti juga di Tanah Melayu ataupun Malaysia. Boleh faham? Itu konsep dah. So clear tentang konsep. Kita pergi kepada yang seterusnya. Ciri-ciri. Ciri-ciri sistem ahli. Bila kita sudah tahu konsep dia ataupun definisi, baru kita pergi ciri-ciri dia. Baru mudah untuk kita faham, mudah untuk kita tahu bagaimana ciri-ciri sistem ahli ini.
Okay, yang pertama, ciri-ciri sistem ahli. Ahli bertaraf menteri dan bertanggungjawab menjaga portfolio. Okey, ahli bertaraf menteri dan bertanggungjawab menjaga portfolio. Okey, ahli ni di sini, ahli ni merujuk kepada anggota, dia lah anggota sistem ahli ni. Okey, anggota sistem ahli ni kita kenali sebagai ahli. Okey, boleh faham ahli. Bertaraf menteri. Okey, jadi dia punya dorang punya peranan ni disamakan seperti menteri. Kalau zaman sekarang ni disamakan seperti menteri pada zaman sekarang ni. Okey. Dan bertanggungjawab menjaga portfolio. Okey, apa maksud portfolio di sini? Portfolio ni dia maksudnya bidang tugas dan tanggungjawab menteri. Okey, portfolio maksudnya bidang tugas dan tanggungjawab menteri. Okey, contohlah. Okey, kalau macam menteri pendidikan, apa portfolio dia? Apa tugas dia? Mestilah dia menjaga tentang pendidikan, kan? Bagaimana silibus pendidikan, bagaimana pendidikan di Malaysia, itu contoh dia, portfolio. Kalau macam ahli ekonomi, mestilah dia jaga kepentingan ekonomi, kan? Itu maksud portfolio. Dia bidang tugas dan tanggungjawab seseorang menteri. Okey. Okey, kalau kita lihat di sini, sistem ahli ni, anggota ahli ni, kan orang bertaraf menteri. Okey, ada beberapa contoh seperti Dato' On Jaafar, dia menjadi ahli dalam negeri. Okey, kalau ahli ekonomi dianggotai oleh O.A. Spencer. Okey, kalau ahli kesihatan Dr. Lee Tiang Keng. Okey, ini basically ahli itu dia macam menteri lah. Kalau macam sekarang ada menteri kesihatan, menteri pendidikan, menteri luar negeri. Okey, sama juga macam ahli ni. Cuma ini dia macam unofficial lah. Unofficial sebelum kita berkerajaan sendiri. Boleh faham? Okey, before that, saya lupa mention, ahli ni dia terdiri daripada 9. Okey, ada 9 orang anggota, iaitu 5 orang penduduk Tanah Melayu, 3 daripada orang Melayu, seorang Cina, seorang India dan juga 4 orang pegawai Inggeris. Okay, that's why kita dapat lihat di sini anggota-anggota ahli ni dia diverse. Okay, dia multiracial lah. Ada orang Melayu, orang Cina, ada juga orang British. Okay, anggota ahli ada 9 orang. Okay, boleh faham? Itu ciri yang pertama. Kita tengok ciri yang kedua. Okay, ahli dilantik oleh Pesuruhanjaya Tinggi British dengan persetujuan MRR. Okay, MRR maksudnya Majlis Raja-Raja. Okay, ahli dilantik oleh Pesuruhanjaya Tinggi British dengan persetujuan MRR. Okay, so bagaimana diorang menjadi sistem ahli ini? Dia dilantik oleh Pesuruhanjaya Tinggi British. Okay, orang atasan British lagi lah, iaitu Pesuruhanjaya Tinggi British. Diorang yang berlantik. Tapi dia juga mendapatkan persetujuan raja-raja. Okay? Majlis raja-raja. Okay? Barulah seseorang tu layak untuk dilantik sebagai ahli. Okay? Boleh faham? Itu ciri yang kedua. Okay, kita tengok ciri yang ketiga. Okay. Ahli bertanggungjawab mencadangkan undang-undang yang berkaitan dengan jabatan untuk dibentangkan dalam MPP. Okay, MPP ni maksudnya Majlis Perundangan Persekutuan lah. Okay, sebuah perundangan iaitu Majlis Perundangan Persekutuan. Jadi menteri-menteri ni ataupun ahli ni dorang bertanggungjawab untuk cadangkan undang-undang apa yang berkaitan dengan jabatan dorang. Contoh ahli pendidikan. Jadi dia cadangkan undang-undang tentang pendidikan macam tu. Lepas tu dia bentangkan dalam Majlis Perundangan Persekutuan. Boleh faham? Okey. Tapi semasa menyediakan cadangan undang-undang ni, ahli-ahli ni dorang akan berbincang dengan pegawai kanan tinggi British. Okay, mereka akan berbincang dengan pegawai kanan British bagi mendapatkan persetujuan bersama. Jadi kita dapat lihat dorang buat undang-undang pada masa yang sama dorang dapatkan persetujuan pihak British juga. Okay, boleh faham? Okay, itu nombor 2. Nombor 3 kita tengok ahli bertanggungjawab untuk mencadangkan undang-undang. Nombor 3, nombor 4 tadi. Okay.
Nombor 4, ahli diletakkan di bawah kuasa Pesuruhanjaya Tinggi British. Okey, ahli diletakkan di bawah kuasa Pesuruhanjaya Tinggi British. Okey, sama juga ciri dia yang 4 ni dengan 2 ni lebih kurang juga. Okey. Maksudnya di sini dorang punya kuasa. Kuasa dorang tidak begitu kuasa dorang tidak begitu bebas. Okey, sebab kenapa ahli ni kuasa dorang tertakluk, okey, terbatas kerana ahli ni setiap kuasa dorang, bidang tugas dorang diletakkan di bawah Pesuruhanjaya Tinggi British. Okey, iaitu lagi atas dari ahli. Okey. Boleh faham? Okey, itu ciri yang keempat. Kita tengok ciri yang kelima, iaitu ahli ni ialah suatu sistem kabinet bayangan yang terdiri daripada beberapa pegawai tadbir dan tokoh masyarakat. Okey, sistem kabinet bayangan. Kabinet bayangan ni maksudnya suatu sistem, okey, suatu sistem pentadbiran yang kita buat tanpa pilihan raya. Kan kalau macam pentadbiran sesebuah negara mesti ada pilihan raya untuk kita memilih siapa jadi menteri, okay, siapa jadi pemerintah kita. Tapi sistem ahli ini dia sistem kabinet bayangan. Maksudnya dia lakukan tanpa lakukan pilihan raya. Okay? Jadi sistem ahli ini suatu sistem kabinet bayangan. Diorang tidak buat pilihan raya. Okay? Dan terdiri daripada beberapa pegawai tadbir dan tokoh masyarakat. Macam saya cakap tadi, pegawai tadbir dan tokoh masyarakat tadi dia terdiri daripada 9 orang kan? Okay? 9 orang, iaitu daripada kalangan pelbagai masyarakat lah, macam ada orang Melayu, 3 orang Melayu, 1 orang Cina, 1 orang India dan juga 4 orang pegawai British. Jadi kabinet bayangan ni terdiri daripada 9 orang ahli yang terdiri daripada pegawai tadbir. Okey, ahli-ahli ni bukan orang sembarangan. Okey, bukan rakyat biasa, tetapi diorang ni memang sedia maklum diorang ni sudah pegawai tadbir sebelum ni dan juga tokoh-tokoh masyarakat yang terkenal lah. Okey, boleh faham? Macam contoh tokoh masyarakat siapa? Dato' Onn Jaafar. Okey, itu contoh dia. Okey, boleh faham? Ciri-ciri sistem ahli. Ada 5 tadi. Okey? Ciri-ciri sistem ahli. Boleh faham? Okey. Okey. Okey, kalau sudah faham tentang ciri-ciri sistem ahli, kita pergi lagi kepada kepentingan dia. Okey, apa kepentingan sistem ahli ni kepada negara kita, terutamanya bagi mempercepatkan usaha ke arah berkerajaan sendiri. Okey, bagi mempercepatkan proses kemerdekaan kita. Okey, jadi kita perlu tahu, okey, ada 4 kepentingan sistem ahli. Okey. Yang pertama, sistem ahli ni, okey, dia penting. Kenapa dia penting? Kerana sistem ahli ni dia menyediakan asas yang penting untuk melatih orang tempatan berkerajaan sendiri. Okey, ini pun dari konsep sendiri pun kita boleh tahulah, okey, sistem ahli ni sangat penting. Kenapa? Okey, melalui sistem ahli lah kita dapat diberi pendedahan. Orang-orang tempatan dapat diberi pendedahan tentang bagaimana untuk mentadbir. Okay, bagaimana untuk mentadbir kerajaan sendiri sebelum kita diberi kebebasan untuk berkerajaan sendiri. Sebelum kita diberi kuasa untuk mentadbir negara kita sendiri. Okay, boleh faham? Jadi sistem ahli ni maksud dia sangat penting kerana dia menjadi asas yang penting untuk melatih orang-orang tempatan. Orang-orang tempatan macam orang Melayu, okay, untuk berkerajaan sendiri. Kerana apa? Melalui sistem ahli mereka akan diajar tentang bagaimana untuk mentadbir sesebuah negara tu sebelum kita diberi kemerdekaan. Okey, boleh faham? Okey, itu yang pertama. Okey, kita tengok yang kedua. Sistem ahli ni juga penting kerana dia memberi pendedahan kepada penduduk tempatan untuk belajar mentadbir menjelang kemerdekaan. Okey, lebih kurang juga macam yang pertama. So, sistem ahli ni, okay, macam saya cakap tadi, dia penting kerana apa? Melalui sistem ahli ni, okay, pelantikan pegawai-pegawai, pelantikan
ahli, okay, ahli ataupun menteri yang kita kenali sebagai ahli, dorang akan diberi pendedahan. Okay, dorang akan dibagi pendedahan bagaimana untuk mentadbir. Okay, macam contoh, ahli pendidikan. Jadi dorang akan diajar, okay, terutamanya orang British lah. Orang British akan ajar bagaimana untuk menguruskan tentang portfolio mereka, bidang tugas mereka, okay, tentang pendidikan. Okay, jadi di sini kita dapat lihat melalui sistem ahli, dorang akan diberi pendedahan. Okay, dorang akan diberi pendedahan bagaimana untuk mentadbir sebelum kita ni diberi kebebasan, sebelum kita ni diberi kuasa untuk berkerajaan sendiri. Okay, boleh faham? Okay, kita tengok yang ketiga. Sistem ahli ni juga, okay, sistem ahli ni juga penting kerana dia merupakan proses memupuk perpaduan kaum kerana ahlinya terdiri daripada gabungan pelbagai kaum. Okay, kita dapat lihat tadi ada 9 orang ahli kan? 9 orang ahli ataupun menteri yang terdiri daripada pelbagai kaum yang berbeza. Okay? Ada 3 orang Melayu, ada seorang Cina, seorang India dan juga pegawai British. Pegawai British itu untuk membantu bagi ajar orang lah. Okay, di sini kita dapat lihat semua kaum terlibat. Okay, semua kaum terlibat dalam belajar untuk bagaimana untuk mentadbir. Okay, jadi di sini kita dapat lihat sistem ahli ni dia sangat penting. Okay, dia sangat penting kenapa? Bagi memupuk sikap, memupuk nilai perpaduan di negara kita. Okay, memupuk nilai perpaduan di negara kita sebelum kita ni diberi kemerdekaan. Okay, jadi di sini maksudnya tiada bias lah. Okay, tiada bias. Tiada satu kaum pun yang macam ditinggalkan, okay, didiskriminat. Okay, semua terlibat. Okay, semua ada wakil masing-masing. Boleh faham? Okay, kita tengok yang keempat. Sistem ahli ni juga dia penting kerana dia untuk menentukan kemerdekaan yang diperoleh menentukan kemerdekaan yang diperoleh untuk mendapat sokongan seluruh penduduk tanah Melayu. Okay, sistem ahli ni untuk menentukan kemerdekaan kita. Okay, yang diperoleh melalui sokongan seluruh penduduk tanah Melayu. Okay, jadi bila ada sistem ahli, okay, sistem ahli ni, dorang dapat meyakinkan bahawa kepada penduduk, kepada rakyat bahawa kita boleh merdeka. Okay, kita boleh merdeka kerana apa? Kerana kita ada sistem pentadbiran yang kukuh sudah. Okay, bila kita sudah diajar, tokoh-tokoh kita ataupun menteri-menteri kita sudah diajar melalui sistem ahli ini bagaimana untuk mentadbir. Jadi, dorang dapat yakinkan kepada rakyat biasa bahawa kita boleh merdeka, kita boleh ada kerajaan sendiri. Kerana apa? Kita sudah diberi pendedahan bagaimana untuk memerintah. Jadi, bila kita sudah merdeka, jangan risaulah, okay? Jangan risau kerana kita sudah ada pendedahan bagaimana untuk mentadbir secara betul. Okay, boleh faham? Okay, so itu 4 kepentingan sistem ahli secara ringkas. Okay, 4 kepentingan ahli secara ringkas. Okay, boleh faham? Okay, sangat senang. Okay, jadi macam saya cakap tadi, sistem ahli ni kamu just ingat, kamu perlu faham dan tahu tentang konsep dia. Okay, konsep, ciri-ciri sistem ahli dan ketika tentang kepentingan sistem ahli itu. Okey. Jadi apa yang kita dapat simpulkan melalui sistem ahli ini, melalui subtopik yang kita belajar hari ini, okey, sistem ahli ini dia sangat penting. Okey, dia sangat penting kerana apa? Sebelum kita dapat mendapatkan kemerdekaan, dia sangat penting supaya kita tokoh-tokoh kita diberi pendedahan bagaimana untuk mengetahui selok-belok pentadbiran. Okay? Selain itu, sistem ahli ini juga kita dapat simpulkan melalui sistem ahli wujud perpaduan. Okay? Wujud perpaduan dan semangat kerjasama melalui pentadbiran bersama. Okay? Dan sistem ahli inilah yang menjadi asas kepada kemerdekaan kita. Okay? Asas kepada kemerdekaan kita apabila rakyat percaya dan yakin bahawa masyarakat kita sendiri pun mampu untuk menerajui tampuk kepimpinan negara kita sendiri. Okey, tanpa kita perlu bergantung kepada pihak British. Jadi itulah sistem ahli ini kita dapat simpulkan dia menjadi asas kepada
penentuan kemerdekaan. Okey, boleh faham? Okey. So kalau ada apa-apa soalan, jangan segan untuk ajukan di ruangan komen. Okey, kalau ada apa-apa tambahan, jangan segan untuk ajukan di ruangan komen. Okey, itu saja untuk kelas kita hari ini. Untuk next class, kita akan belajar juga dalam bab yang sama, bab 7 usaha ke arah kemerdekaan. Tetapi kita akan belajar tentang subtopik yang lain, iaitu tentang sistem pendidikan kebangsaan. Okey, tentang sistem pendidikan kebangsaan. Okey, jadi sebelum kita memulakan kelas minggu hadapan, eloklah kalau kamu baca terlebih dahulu. Okey, baca secara ringkas untuk dapat idea apa tu sistem pendidikan kebangsaan. Okey, boleh faham? Jadi settle untuk sistem ahli hari ini. Okey, boleh faham? Jadi diharap video hari ini, video pembelajaran kita dapat dimanfaatkan bersama-sama. Okey, diharap semua students yang sedang menonton dapat fahamlah, okey, sedikit tentang sistem ahli. Kalau ada macam pertanyaan, jangan segan untuk ajukan di ruangan komen. Okey. Jadi diharap video pembelajaran kita ni dapat dimanfaatkan untuk kita belajar bersama-sama. Jangan lupa untuk share kepada kawan-kawan kamu, okey. Video ini akan di-save. Jangan lupa untuk share kepada kawan-kawan kamu, terutamanya yang sedang mengambil tingkatan 4. Okey, sekian dulu itu saja untuk kelas kita hari ini, sejarah tingkatan 4 KSSM. Saya Tutor Kamal dari Tutor A+ New Zealand. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jumpa lagi untuk sesi kelas akan datang. Okey.